Hai semua, selamat kembali ke channel saya. Dalam video ini, saya nak berkongsi resepi sarapan pagi yang sangat berkhasiat iaitu thosai. Saya juga akan berkongsi beberapa tips yang berhasiah untuk memasak thosai yang perfect seperti di restoran dan hotel 5 bintang. Jadi, tonton video ini sehingga habis tau. Sabar membawa berkat. Pada mulanya, sediakan bahan-bahan seperti berikut. Sediakan 3 cawan beras biasa yang kita guna untuk masak nasi putih. Tapi dalam video ini, saya guna beras idli yang boleh didapatkan dari kedai-kedai orang India. You all boleh je guna beras biasa kerana tiada perbezaan dalam produk akhir kita iaitu thosai. Thosai yang dimasak akan sama je dari segi rasa dan rupa. Selain beras, untuk membuat thosai, kita perlukan kacang ulundu. Kacang ulundu ini sangat berkhasiat, berprotein pula tu. Ianya memberikan kekuatan kepada badan. Kacang ulundu ini boleh didapatkan dari kesemua kedai runcit orang India. Ada 2 jenis kacang ulundu, yang dipecahkan atau yang bulat yang tak dipecahkan. Kedua-dua jenis kacang ulundu ini sama je. Nisbah adunan pun sama juga. Tak hirau kacang ulundu dipecah atau tak dipecah. Dalam video ini, saya gunakan kacang ulundu bulat iaitu yang tak dipecahkan. Okey, sekarang tips berahsia pertama untuk mendapatkan thosai yang hebat ialah nisbah adunan iaitu beras kepada kacang ulundu kenalah cun-cun iaitu tepat. Bagi 3 cawan beras putih, kita perlukan 1 cawan kacang ulundu. Kacang ulundu yang pecah tak kisah. Pilihan saiz cawan mengikut kehendak individu masing-masing. Masukkan kedua-dua bahan iaitu beras dan kacang ulundu ke dalam bekas yang sama. Dalam bekas ini, tambahkan 1 sudu teh halba. Kalau tak ada halba kat rumah, tak payah tambah pun boleh. Kalau tak tambah halba, thosai kita akan masih sempurna. Sekarang, basuhkan campuran bahan-bahan ini dengan air yang bersih. Basuh beberapa kali je sampai ke semua kekotoran dan kekeruhan hilang. Beginilah rupa air yang jernih setelah basuh bahan-bahan dengan bersih. Setelah itu, rendamkan campuran ini dengan air yang secukupnya seperti yang ditunjukkan dalam video. Tutupkan bekas dan biarkannya berendam selama beberapa jam. Tips yang kedua ialah campuran bahan-bahan ini haruslah direndam lebih dari 6 hingga 8 jam. Barulah ketika dikisar akan mendapat adunan dengan tekstur yang lebih lembut sekali. Lihat, beginilah rupa bahan-bahan yang telah berendam selama 8 jam. Okey, sekarang masukkan bahan-bahan ini ke dalam mesin pengisar iaitu blender dan blend sampai halus tak kasar. Tips berahsia ketiga ialah isikan blender dengan bahan-bahan ini. Janganlah sampai penuh, nanti blender boleh jadi panas dan berhenti. Boleh rosak juga. Isikan setengah blender cukup dan kisar dengan air yang tak banyak sangat. Tambahkan air cukup sekadar dapat blend. Kalau terlalu banyak air pun, bahan-bahan ini tidak dapat dikisar halus dan adunan boleh jadi cair. Jadi, berhati-hati semasa tambah air ke dalam blender ya. Setelah mengisar, rasakan tekstur adunan dengan jari sebegini. Biarkannya lembut dan tak kasar. Sekarang, sediakan bekas tertutup dan tuangkan ke semua bahan-bahan yang telah dikisar, iaitu adunan kita ke dalamnya. Akhir sekali, tips berahsia yang keempat pula ialah gaulkan adunan ini dengan tangan yang bersih. Jangan guna sudu atau senduk untuk gaul. Gunakan tangan seperti dalam video ini. Gaul sambil pukul adunan ini sehingga sebati selama 2 hingga 3 minit. Selepas itu, tutupkan bekas dengan penutup sampai rapat. Biarkan ia semalaman di dapur iaitu overnight di tempat yang gelap. Tuntupkan lampu tau. Jangan simpan dalam peti sejuk, okey? Letakkannya dalam room temperature sahaja dan tempatnya haruslah gelap. Biasanya,
Saya rendamkan bahan-bahan tosai ini pada pukul 12.30 hari. Saya akan kisarkannya pada pukul 8 malam dan biarkannya sehingga keesokan pagi. Pada keesokan harinya, anda akan saksikan adunan tosai kita telah mengembang. Kalau anda perhatikan, saya tak gunakan yeast langsung untuk membuat adunan tosai ini. Kalau para penonton nak guna yeast pun boleh. Okey, pada ketika ini, tambahkan garam halus ke dalam adunan tosai. Jangan guna garam kasar kerana ia takkan larut. Wah, lihat tepung tosai kita, sangat gebu. Anda juga boleh tambahkan sedikit air ke dalamnya supaya tepung tosai kita tak terlalu pekat. Bagi cair sebegini rupa, okey? Okey, sekarang jom saya ajarkan buat tosai menggunakan tepung atau adunan yang dah siap ini. Untuk memasak tosai, kita perlukan bahan-bahan seperti berikut. Sendok bulat, kuali leper atau pan sebegini, pelantah atau minyak sapi. Akhir sekali, minyak lenga. Minyak ni boleh didapatkan dari kedai runcit orang India. Minyak ni sangat berkhasiat tau. Kalau nak guna minyak lain, I tak pastilah boleh jadi atau tidak tosai kita ni. Memang berkurang-kurang kami menggunakan minyak ini untuk masak tosai. Tuangkan sedikit minyak lenga ke dalam mangkuk kecil dan sediakan secubis kain seperti ini. Jangan guna tisu tau, mesti kena guna kain. Jom masak tosai sekarang. Mulanya, panaskan kuali. Jangan bagi terlalu panas sampai berasap. Sapukan minyak lenga dengan menggunakan kain seperti ini di atas kuali panas. Tuangkan sesendok tepung tosai di atas kuali dan pusingkan sebegini. Jangan tekan sendok terlalu kuat dalam tepung, okey? Nanti ia berlubang. Selepas dapat bulatan tosai sebegini, tutupkan dengan penutup. Yang ini wajib, mesti kena tutup supaya tosai kita masak, ya. Bukakan penutup selepas seminit 2. Periksa tosai dah masak ke belum. Okey, sekarang bolehlah alihkan tosai dari kuali ke pinggan dan terus makan while it's still hot. Panas-panas. Macam-macam tosai yang kita boleh masak. Semuanya bergantung kepada daya imajinasi anda masing-masing. Bolehlah tambah pelantah atau minyak sapi atas tosai semasa ia sedang masak di atas kuali. Saya lebih suka tosai minyak sapi dengan gula bertaburan. Terlajak sedap tau. Adik saya suka makan tosai Nutella. Bapa saya pula suka makan tosai peanut butter. Hampa letak je jam ke, butter ke atau inti ubi kentang ke apa-apa je leftover ke atas tosai dan makan seperti pizza. Okey, sekian saja video atau tutorial saya kali ini. Jumpa lagi di video lain. Selamat mencuba. Jangan lupa komen, share dan yang paling penting, subscribe channel saya tau. Terima kasih. Bye-bye.